Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada pensyarah kita iaitu Dr. Syirat dan juga rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini saya memulakan pembentangan kelas kami untuk bahagian pengenalan dan juga definisi tajuk. Wabak maut iaitu coronavirus atau COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia dalam masa yang amat singkat memaksa Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mengisytiharkan wabak tersebut sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikeluarkan oleh kebanyakan negara bagi mengekang dan memutuskan rantaian COVID-19 telah menjejaskan pelbagai sektor dunia, termasuklah sektor pendidikan di negara kita. Dalam aspek pendidikan, sekolah dan institusi pendidikan tinggi IPT turut mengubah kaedah pelaksanaan pendidikan kepada atas talian sepenuhnya. Pembelajaran atas talian ini sebenarnya mampu menghasilkan seseorang yang mempunyai kemahiran pembelajaran sepanjang hayat iaitu lifelong learning. Definisi dan konsep pembelajaran atas talian. Pembelajaran atas talian merupakan sebarang bentuk pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital yang mempunyai grafik visual, perkataan, animasi, video ataupun audio. Pelbagai pendekatan digunakan sama ada pembelajaran secara dalam talian, secara bersemuka, synchronous learning ataupun secara tidak bersemuka, asynchronous learning. Learning tools yang digunakan ini boleh disesuaikan mengikut keperluan pembelajaran. Bagi mereka yang mempunyai akses internet, boleh mengikuti kelas menggunakan Microsoft Teams, Facebook Live atau Google Classroom. Interaksi juga boleh dilaksanakan melalui pelbagai aplikasi chat yang membolehkan murid dan guru berbincang mengenai pembelajaran pada bila-bila masa. Melalui pembelajaran, pelajar dapat mengamalkan pembelajaran yang berterusan di samping berupaya menyampaikan pengetahuan dengan lebih berkesan. Itu saja bahagian saya dan saya serahkan untuk tajuk seterusnya kepada rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang kita akan lihat kepada cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran atas talian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini. Cabaran paling utama adalah akses kepada internet. Dalam slide ini kita dapat lihat beberapa keratan akhbar yang menyentuh mengenai masalah akses internet dalam melaksanakan pembelajaran atas talian. Internet merupakan nadi utama dalam menjayakan pembelajaran atas talian. Cabaran ini bukan hanya tertumpu kepada guru-guru tetapi juga kepada murid-murid. Tidak semua kawasan di negara kita mempunyai capaian internet yang baik, terutamanya di kawasan pedalaman ataupun di kawasan kampung. Bagi guru yang berada di kawasan kampung atau kawasan pedalaman, mereka tidak dapat menyampaikan bahan pembelajaran dan pengajaran dengan baik. Dan murid juga akan menghadapi masalah dalam mengakses bahan pembelajaran tersebut. Masalah internet ini merupakan sesuatu yang berada di luar kemampuan kita sebagai seorang guru. Namun, di sini ingin saya nyatakan beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh guru dalam usaha untuk memastikan pembelajaran atas talian tetap dapat dijalankan. Yang pertama adalah guru boleh menggunakan bentuk pembelajaran atas talian yang tidak segera. Pembelajaran tidak segera bermaksud penggunaan bahan yang sama tetapi pada masa dan lokasi yang berbeza. Ini menjadikan pembelajaran itu lebih fleksibel dalam konteks masa pembelajaran dan akses kepada pembelajaran. Jadi bagi pada murid, apabila mereka berada dalam kawasan internet yang baik, mereka boleh mengakses bahan pembelajaran ini. Yang kedua, guru boleh menggunakan perisian yang lebih mudah untuk diakses. Contohnya, aplikasi mesej, WhatsApp dan Telegram. Aplikasi ini merupakan antara aplikasi yang paling mudah dan paling banyak digunakan dalam masyarakat di negara kita. Jadi bagi murid, melalui aplikasi ini mereka dapat menerima bahan-bahan pembelajaran mereka dengan lebih mudah, walaupun di kawasan di mana capaian internetnya adalah lemah. Akan teruskan untuk isu dan cabaran seterusnya iaitu tiada peranti elektronik tidak cukup untuk semua anak. Maksudnya di sini keluarga tersebut langsung tidak mempunyai sebarang peranti elektronik untuk membolehkan anak-anak mereka
melaksanakan atau mengikuti pembelajaran secara atas talian ini. Isu yang kedua ialah mempunyai peranti tapi tidak cukup untuk semua anaknya. Okey, di sini ada beberapa isu yang kita tengok. 36.9% murid tiada peranti elektronik. Ini dijelaskan sendiri oleh Menteri Kanan Pendidikan kita, Datuk Dr. Razim Jidin. Okey. Yang kedua, MCO Impact of Digital Divide Deepen with E-Learning. Adik-beradik kongsi satu telefon pintar, belajar dalam talian ketika PKP. Ibu bapa terima baik PNP dalam talian, tapi ini semua berkaitan dengan tiada peranti elektronik dan tidak cukup untuk semua anak. Okey, kita pergi seterusnya kepada cadangan dan penyelesaian. Di sini saya pecahkan kepada 3, guru, ibu bapa dan pelajar. Kita tengok guru dulu. Mencari kaedah terbaik membantu pelajar terbabit, memahami dan mengambil kira kekangan dihadapi oleh pelajar. Dan untuk ibu bapa pula, ibu bapa boleh memohon bantuan telefon pintar percuma, memberi galakan kepada anak untuk belajar. Contohnya seperti TV pendidikan, seperti RTM, TV OK dan TV swasta yang lain. Pelajar pula perlu ada rasa tanggungjawab untuk berusaha untuk belajar dan tidak mengharapkan semata-mata kepada gurunya sahaja. Yang kedua ialah menggunakan buku teks dan buku kerja sekolah untuk belajar. Dan ketiga, mengambil manfaat daripada sesi pembelajaran melalui TV pendidikan tadi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan teruskan dengan isu dan cabaran kurang kemahiran ICT di kalangan guru dan ibu bapa. Okey, kita lihat guru. Pertama, kurang mahir dalam bidang ICT. Okey, guru perlu mahir dalam penggunaan ICT. Oleh itu, guru perlu bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang berlaku, terutamanya penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19 ini. Namun, masih terdapat guru yang tidak mahir dalam mengendalikan pembelajaran berbantukan komputer serta internet. Hal ini kerana sebelum ini guru lebih banyak menggunakan pembelajaran bersemuka, iaitu kaedah chalk and talk. Okey, ada juga guru yang langsung tidak mempunyai kemahiran dalam bidang ICT. Okey, ini biasanya kepada guru yang bukan option ICT. Okey, yang ketiga, sikap guru. Sikap guru itu sendiri. Okey, tidak ingin memajukan diri sendiri sehingga tidak ingin menerima kemajuan teknologi. Okey, kita lihat cabaran kepada ibu bapa. Okey, kurang pendedahan dengan perkembangan teknologi terkini. Okey, bagi kalangan ibu bapa pula ada segelintir daripada mereka langsung tiada kemahiran ICT. Hal ini kerana mereka lebih terdedah kepada perkembangan teknologi, terutamanya yang tinggal di luar bandar dan juga pedalaman. Okey, kita lihat cadangan penyelesaian. Okey, yang pertama, ubah sikap. Guru harus bersedia untuk menghadapi cabaran dalam e-pembelajaran ini. Okey. Kedua, mengikuti kursus atas talian seperti webinar khususnya yang berkaitan dengan pembinaan instrumen e-pembelajaran seperti Google Classroom, cek YouTube dan sebagainya. Yang ketiga, guru boleh guna alternatif lain seperti aplikasi WhatsApp, Telegram ataupun SMS untuk memberi latihan kepada murid-murid sekiranya guru tersebut tidak mahir menggunakan Google Classroom. Okay, kita lihat cadangan penyelesaian kepada ibu bapa pula. Okay, ibu bapa juga boleh berbincang dengan guru sekiranya mereka menghadapi kesukaran dalam penggunaan ICT. Okay, iaitu melalui kumpulan WhatsApp PIBG di mana guru dan ibu bapa saling berinteraksi untuk bertukar-tukar pendapat. Itu ataupun cabaran dalam pembelajaran atas talian. Yang seterusnya iaitu tiada kerjasama daripada ibu, bapa ataupun penjaga. Okey, ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kita tengok taraf hidup. Okey, di mana jika keluarga tersebut berada dalam taraf hidup yang rendah, ini menyebabkan mereka mengalami banyak kekangan ataupun banyak ketidakmampuan yang dialami oleh mereka di sini. Contohnya tidak mampu beli data ataupun tidak mampu untuk memiliki telefon pintar. Keadaan ini menyebabkan mereka sukar untuk memberi kerjasama. Okey, yang faktor yang kedua iaitu disebabkan oleh bebanan kerja. Seperti yang kita tengok dalam tempoh PKP ini, ramai juga ibu bapa yang terpaksa bekerja sebab untuk menyara kehidupan. Jadi masa yang diluangkan kepada anak-anak di rumah ataupun memantau
pembelajaran online anak-anak adalah terhad. Jadi ini juga menyebabkan kerjasama yang diberikan kepada mereka sangat kurang. Okey, faktor yang ketiga adalah sikap ibu bapa itu sendiri. Ada segelintir ibu bapa yang tak ada rasa tanggungjawab terhadap pembelajaran anak-anak ataupun kehidupan anak-anak mereka. Jadi mereka abaikan anak-anak, biarkan anak buat kerja ataupun tidak itu terpulang. Mereka kurang memberi sebab mereka ni lebih biasanya mereka ni lebih kepada berminat dengan media sosial, contohnya Facebook ataupun WhatsApp. Mereka lebih suka bersembang-sembang dengan lain. Itu sikap yang tidak bertanggungjawab, juga menyumbang kepada tiada kerjasama. Okey, yang seterusnya kita boleh tengok faktor yang seterusnya iaitu tiada kemahiran ICT. Ramai ibu bapa yang ada juga segelintir ibu bapa yang tidak mahir dalam ICT ni, menyebabkan mereka tidak dapat muat turun latihan-latihan yang diberi dalam Google Classroom ataupun link yang diberi dalam WhatsApp. Ini menyebabkan mereka tidak dapat memberi kerjasama untuk tugasan-tugasan anak-anak secara online ini. Yang seterusnya iaitu disebabkan oleh masalah keluarga itu sendiri, contohnya penceraian. Jadi anak-anak ni terbiar. Jadi bila anak-anak terbiar tadi atau mereka diberi kepada orang lain, contohnya ibu saudara. Jadi ibu saudara ni tadi dia ada komitmen yang lain, dia juga ada anak yang lain yang perlu diuruskan juga. Jadi kurangnya kerjasama daripada penjaga-penjaga ni tadi akibat daripada masalah keluarga daripada anak itu daripada keluarga itu sendirilah tadi. Okey, masalah-masalah ini terdapat beberapa cadangan penyelesaian untuk masalah ni. Yang pertama, wujudkan hubungan yang baik antara guru dan ibu bapa melalui perbincangan. Jadi contohnya kalau ibu bapa ada masalah tertentu, dia boleh hubungi cikgu tersebut ataupun guru boleh hubungi ibu bapa bertanyakan masalah supaya mencari jalan penyelesaian. Okey, yang kedua, wujudkan kumpulan bersama ibu bapa melalui aplikasi WhatsApp untuk komunikasi berterusan. Maksudnya ibu bapa guru wujudkan supaya ibu bapa ni tadi sentiasa mendapat maklumat-maklumat terkini untuk pembelajaran atas talian ni tadi supaya dia dapat memberi komitmen yang baik. Okey, yang seterusnya ibu bapa itu sendiri tanamkan sikap tanggungjawab. Okey, supaya sebab kejayaan anak itulah kejayaan dia sendiri. Okey, yang keempat adalah mencari alternatif lain dalam menyalurkan latihan kepada murid-murid. Contohnya guru memberi latihan bercetak. Jadi itu ataupun cabaran. Slide seterusnya saya akan membincangkan isu murid kurang rasa bertanggungjawab. Keadaan ini adalah disebabkan yang pertama, masalah murid sendiri. Murid belum bersedia untuk belajar dalam cuti. Mereka tiada motivasi. Ada di kalangan mereka tiada niat untuk belajar. Selain itu, gaya belajar yang berlainan juga menyebabkan mereka kurang rasa bertanggungjawab terhadap tugasan atau kerja rumah yang dibagi. Bagi pembelajaran atas talian, bagi murid-murid kinestetik, gaya pembelajarannya adalah susah bagi mereka hanya duduk di depan laptop atau di depan telefon pintar. Mereka akan rasa boring dan bosan. Seterusnya, terdapat gangguan semasa mereka belajar di rumah. Gangguan fizikal dari adik-beradik mereka, gangguan mental, bunyi bising di sekeliling rumah. Selain itu, sekarang masih musim cuti, waktu cuti. Bagi mereka, rumah adalah tempat berehat, berseronok dan juga masih dalam cuti. Seterusnya, saya akan membentangkan beberapa cadangan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, ibu bapa mengambil peranan yang penting. Mereka harus menyediakan ruang belajar atau bilik belajar untuk anak mereka supaya tidak diganggu. Mereka perlu sediakan suasana belajar yang selesa dan senyap. Ibu bapa harus sentiasa belajar bersama anak mereka, menunjukkan kasih sayang.
ibu bapa juga perlu tetapkan jadual belajar yang sesuai dengan masa rehat, masa belajar dan masa bermain. Seterusnya, yang terakhir, ibu bapa harus beri galakan dan pujian kepada anak-anak mereka. Anak-anak atau murid-murid suka dengan pujian ibu bapa dan mereka semakin bermotivasi untuk meneruskan belajar atau tanggungjawab mereka. Itu saja. Terima kasih.